Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang ria rasanya oh bila kita bersama. Ya, Assalamualaikum. Salam Sabtu 5 Jun 2021. Hari ini 24 Syawal. Sekejap je kita dah masuk 24 Syawal. Rasa macam tahun ini punya raya. Kan? Dalam norma yang baru. Memang betul. Ya, dalam kita memfokuskan ada pelbagai perkara. Dan hari ini hari yang kelima kita dalam PKP lockdown ini. Yep. Jadi sebab itu saya rasa ramai di antara anda yang fokus untuk berada di rumah. Fokus bagaimana untuk meneruskan kehidupan. Fokus untuk menambah sumber pendapatan. Zik, kan? Ya, betul. Banyak cara. Banyak benda lah yang telah pun dilakukan oleh mereka kat luar sana, dekat rumah tu, masa PKP kan. Kita dah masuk lockdown sekarang ni. Macam-macam lah idea-idea kreatif yang keluar. Macam dulu kan kita ada masak apa tak jadi hari ni. Betul. Sekarang ni pun macam-macam benda baru yang muncul. Okey, jadi oleh kerana itu pada hari ini hujung minggu anda bersama dengan kami. Anda boleh juga menyaksikan secara langsung di Facebook kami kan, cari saja Borak Kopitiam. Kerana pada hari ini selain daripada kita akan sentiasa update kepada anda apa yang berlaku di negara kita Malaysia, pastinya kita akan bawakan yang paling utama sekali. Ini dia antara kes terbaru jumlah COVID-19 yang telah pun diupdate semalam. Yang mana 7,748 secara keseluruhannya untuk hari yang semalam lah. Betul. Kalau tengok jumlah kes aktif meningkat menjadi 84,369 kes aktif sekarang ni. Kita punya frontliner sekarang bertukus lumus untuk memastikan mereka yang positif COVID-19 ni dapat diselamatkan, dapat sihat pulih seperti sedia kala. Dan kalau kita lihat, Selangor lagi masih mencatat kes baru tertinggi, masih lagi 4 angka. Nak dibandingkan dengan negeri-negeri lain kan. Betul. Jadi kita harapkan agar dengan lockdown yang dilakukan ini, PKP 3.0 ni, dapatlah mengurangkan kes baru positif COVID-19 ni. Okey, dan semalam juga kematian yang dicatatkan adalah 86 dan hari ini kita kongsikan bersama dengan anda melalui Kementerian Kesihatan Malaysia pecahannya, yang mana kalau kita lihat 51 lelaki dan juga 35 perempuan. Pecahan kepada umurnya 60 tahun dan ke atas 63, 30 hingga 59 tahun 22 dan bawah 30 tahun ada seorang. Jadi salam takziah kami ucapkan kepada ahli keluarga yang terkesan dan pastinya mengalami satu saat yang sukar untuk dilupakan, Zik. Betul. Sebab kita semua sedia maklum bahawa kita kehilangan mereka yang positif COVID-19 ini memang langsung tak boleh berjumpa, melalui video saja dan semuanya diuruskan oleh barisan frontliner kita. Jadi sekali lagi kita jaga diri anda masing-masing. InsyaAllah kita kena kuat dan terus berdoalah agar kita sentiasa dilindungi. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Dan sekarang ni kita nak pergi kepada kita punya cerita viral. Ada 2 cerita viral yang kita nak kongsikan kepada anda. Pertama, ini cerita pasal ada seorang pelajar lepasan STPM ni, dia tak sangka lah dia kata dia punya kekurangan, dia pelat. Okey. Membuatkan dia bertambah followers dekat TikTok. Wow. Dia Pelat ada ni pelat macam mana, Zik? Dia ada pelat R dengan pelat S. Selalu kita dengar R saja. R. S kalau macam tu. Okey. Ada dia punya pelat tu lah. Dan sekarang kita cuba dengar. Aku tak suka Starbucks. No, aku suka Starbucks. Tapi aku tak suka order Starbucks. Sebab aku pelat tau. Kalau aku sebut bukan-bukan kang, tak tengah-ngah ke orang tu kan dengar aku cakap. Aku ni pelat. So nama Starbucks pun pelik-pelik, betul tak? So, aku bagi contoh lah Ni aku ada ni, aku bacakan Sweet cappuccino, caramel, cappuccino, add almond syrup, 1 pump tall, add guava seed, sweet cream, blend it, coat the cup with caramel sauce, top with mocha drizzle. Kau rasa tak tergelak ke orang cashier tu tengok aku tengah ngapa lah budak ni order. So kawan-kawan aku yang selalu order kat Starbucks, thank you dok, sumpah thank you. Aku nak beli Starbucks ciri tapi tak boleh sebab aku pelat weh. Nak beli kopi punya cerita. Help me please. Dia pelat S dengan R Susah juga Dia boleh tapi nak lambat lah kalau nak mencuba nak bercakap orang tu. nak faham pun nak susah sampaikan kali. apa yang dia nak tu. Tapi dia tak sangka lah kan. Dia dapat ramai followers disebabkan video tu. Dan dia dah ada dekat TikTok daripada November tahun lepas. Baru sekarang ni dia dapat konten. Dia kata. Jadi kalau kita lihat kekurangan itu boleh menjadi satu kehebatan juga pada diri dia.
kita kan. Jadi sebab apa orang suka dia? Sebab dia yakin. Jadi tahniah kepada adik kita. Dan seterusnya kita nak lihat pula cubaan untuk nak baca berita. Orang yang baca berita ni kalau tengok nampak macam senang. Selalu orang cakap orang baca berita ni baca duduk kat je. depan baca je. prompter je. Bukan senang nak baca prompter tu. Sebab baru-baru ni ada seorang yang famous ni, Asfar Heri. dia berkongsikan bagaimana cara nak baca berita. Anda rasa senang kan? Jom Cuba kita tengok macam mana Asfar Heri buat. Tergelak orang dia. tengok Asfar Heri punya cubaan baca berita ni. Yes. Kita play sikit. Jom baca berita challenge. Jom. Okey, kejap. Saya akan tekan prompter ni dan anda akan baca. Ready. 3, 2, 1. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah sekali lagi menegur sekaligus merayu orang ramai supaya duduk di rumah untuk mengengkang penularan jangkitan COVID-19. Beliau membuat teguran itu susulan tular gambar menunjukkan pergerakan banyak kenderaan merentas negeri menghala ke arah pantai timur dan selatan BO. Menerusi satu hantaran di laman Facebook beliau. Lajunya ke satu kawasan tidak akan membantu sabar. Apa awal sangat tu? Justru boleh menyeru pihak untuk terus menyelamatkan sistem kesihatan negara berkemungkinan akan lumpuh sekiranya penyerakan COVID-19 berterusan. Yes. Nampak? Macam gitu, macam peluru perginya. Jadi sebenarnya nak baca berita tu kena ada tonasi, cara penyampaian berita mengikut apa berita yang kita nak baca tu kena ada jiwa. Betul. Nampak bukan senang kan? Seperti menjadi pengacara juga. Yalah. Kan nak menyampaikan sesuatu kita dah kena ada dah apa yang kita nak cakap tu dekat dalam kepala tu. Betul. Baru kita boleh salurkan daripada pergi ke mulut kita. Tapi bagus juga Aziz bila ada aplikasi ni memudahkan kita untuk mencubalah bakat yang kita ada. Kan? Baru rasa susah atau senang profession seseorang tu kan. Itulah dia antara cerita-cerita viral dan ada juga kempen kita yang kita lakukan yang viral juga iaitu Mari Bantu Makcik Aminah. Yang memang kita tahu banyak bantuan-bantuan yang kita terima dan sekarang ini kita nak tahu mengenai persiapan rumah Makcik Aminah. Betul, sebab difahamkan apabila kita mewawarkan mengenai Mari Bantu Makcik Aminah ni mendapat respon yang sangat baik dari seluruh rakyat Malaysia yang mengulurkan bantuan untuk memberikan kediaman yang terbaik kepada Makcik Aminah kita. Alhamdulillah progresnya dapat kita lihat daripada dana yang tak ada telah pun dapat satu sejumlah yang membolehkan kita untuk menambah baik rumah yang sedia ada tu untuk nampak lebih cantik dan juga lebih selesa untuk didiami. Betul. Sebab sekarang ni adalah masa untuk kita pastikan mereka-mereka yang terdekat dengan kita, ahli keluarga, adik-beradik kan, kawan-kawan yang rapat, yang macam mana keadaan mereka sekarang kan, susah atau senang. Jadi sekarang ini kita nak dapatkan informasi mengenai persiapan rumah Makcik Aminah. Kita akan cuba telefon peguam bila dan juga peguam cara yang mengendalikan kes ini. Betul. Kejap lagi kita akan bersama dengan beliau. Tapi sekarang ni kita nak borak-borak lagi dengan anda. Boleh pergi ke Facebook Borak Kopitiam. Boleh sharekan antara cerita-cerita anda punya hobi semasa PKP. Apa yang anda buat? Sebab ada orang hobi dia sebelum PKP main bola. Okey. Tapi lepas PKP, tukar. Tak boleh main bola. Betul, hanya boleh berjoging dan juga bersenam saja secara individu di dalam kawasan perumahan. Jadi mungkin anda boleh kongsikan antara hobi anda. Kalau sebelum ini ada orang tak minat jogging. Tapi oleh kerana tak boleh, hanya boleh jogging seorang-seorang, dia mulakan langkah pertama untuk jogging. Masa ni lah nak keluar pergi jogging. Anda boleh share dekat Facebook Borak Kopitiam. Kejap lagi kita akan bacakan sebab sekarang ini kita bersama dengan Puan Maria ataupun Puan Kamariah Mat Yusof yang merupakan peguam bila dan juga peguam cara. Dia dah ada dekat situ tapi kita tak dapat lagi, ada masalah teknikal sedikit. Yes. Biasalah. Dalam keadaan normal baru ni sekarang kita semua akan bersama dengan tetamu-tetamu kita jauh berada di destinasi ataupun di lokasi masing-masing. Cuma itulah dia dengan keadaan sekarang kita boleh dekatkan ataupun mendapat update. Dan sekarang ni bersama dengan kita Puan Maria. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puan sihat Puan? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni kita nak tanya ni macam mana progres persiapan rumah Makcik Aminah sekarang ni Puan? Okey, rumah Makcik Aminah dah siap completely. Alhamdulillah. Okey, kita dah siapkan semua tembok-tembok baru dan wiring baru, barang-barang pun semua benda yang barulah. Alhamdulillah. Seronok dengar bila dah siap segalanya. Barang-barang semua dah masuk dah? Semua dah masuk complete. Alhamdulillah. Makcik Aminah pun dah masuk juga? Ya? Makcik Aminah pun dah masuk? Of
course. Jadi kalau kita lihat bantuan yang diberikan masih lagi diterima Puan sehingga ke saat ini? Adalah sikit-sikit individu yang hantar duit, ada yang hantar makanan, ada yang hantar barangan barangan terpakai. Alhamdulillah lah. Masih ada. Tapi Alright. sedikit lah. Okey, bila kita mula keluarkan cerita Makcik Aminah ni Puan, apa pandangan orang sekeliling? Apa mereka punya respon? Okey, pandangan ni of course lah kita ada positif dan juga negatif. Yang positif alhamdulillah memang sangat-sangat banyak, tapi ada juga yang negatif tu kita abaikan sajalah. Kan? Memang rasa tak puas hati itu ada saja. Buat benda baik pun kadang-kadang ada komen-komen negatif kan. Jadi Betul. Puan, bila kita tengok kan apabila kita buat bantuan untuk Makcik Aminah ni mendapat respon yang sangat baik. Jadi mungkin Puan ada perancangan seterusnya. Okey, Makcik Aminah alhamdulillah rumahnya dah siap. Bagaimana pula dengan individu-individu lain yang mengalami masalah yang sama, Puan? Okey, memang dalam perancangan saya sebenarnya untuk my next project ialah untuk membantu seorang lagi makcik, namanya Makcik Rohani, duduk di Kelebang, Melaka. Memang selama ni memang kita dah bantu dia banyak kali lah. Jadi harap-harapnya dapat membantu dengan lebih baik lagi selepas ini, insyaAllah. Ya, lepas ni mungkin mari bantu Makcik Rohani pula ya. Mungkin. InsyaAllah. So, kita nak tahu Makcik Aminah punya keadaan sekarang macam mana, kesihatan Makcik Aminah, update mengenai Makcik Aminah, Puan. Macam mana? Saya tak apa dengar. Kesihatan Makcik Aminah sekarang, macam mana keadaannya? Okey, untuk keadaan kesihatan dia alhamdulillah nampak okey lah alhamdulillah. And then saya juga ada dapatkan satu bantuan daripada jiran saya yang juga seorang doktor untuk mendapatkan appointment kan dengan lebih mudah di hospital dan sebagainya. Untuk check up semua. Everything semua okey. Alhamdulillah. Okey, jadi kita harapkan apa yang Puan Maria lakukan ini dapat menyuntik semangat seluruh rakyat Malaysia yang mempunyai kelebihan, mempunyai pelbagai platform yang ada untuk membantu individu-individu yang berada di sekeliling kita ni. Jadi Puan sekali lagi lah saranan kepada mereka yang ingin terus membantu dan juga mungkin juga dah ada terbuka hati untuk bersama dengan Puan, khususnya kalau yang berada di kawasan berdekatan lah untuk bersama-sama membantu mereka yang terkesan ini. Saranan buat mereka saya memang alu-alukan. Datanglah, boleh datang jumpa saya, kita boleh bincang, kita boleh bercakap apa benda semua. Membantu ni bukan saja soal pahala tapi dia juga membentuk satu komuniti yang lebih sihat, lebih bagus dari semua sudut. InsyaAllah. Baik, Puan Maria, terima kasih banyak-banyak sebab sudi menjadi antara orang yang paling ke depan untuk membantu ramai orang susah di luar sana. Bukanlah paling ke depan, ramai lagi orang yang membantu tapi InsyaAllah. alhamdulillah. Kalau ramai lagi orang seperti Puan Maria, insyaAllah kita boleh bantu ramai lagi orang dekat negara kita Malaysia. InsyaAllah. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, itu dia kempen yang kita sama-sama jalankan. Mari bantu Makcik Aminah. Terima kasih untuk anda yang turut menghulurkan bantuan. Cakap pasal bantu ni Muaz kan. Kawan saya, kolej saya anak dia memerlukan kos sehingga 100,000 untuk tampung kos pemindahan sum-sum tulang adik Akil Arsyad. Dan bagusnya rakyat Malaysia ni semalam malam tadi ada dia post 100,000 tu dah dapat. Wow, alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu Saya cepat baru sekali. tengok semalam, baru nak buka, tengok-tengok dah dapat 100,000 tu. Alhamdulillah. Jumlah yang kita cari itulah. Alhamdulillah ini rakan saya Arifin dan juga isterinya Rina Nur Syaza. Dan saya akan post juga mengenai keadaan adik Akil Arsyad ni dekat Instagram saya Haziq_HotFM. Nanti saya akan post untuk update bantuan dana untuk adik Akil Arsyad ni. Baik, sekali lagi untuk anda, kami di sini ada sebagai platform untuk membantu mereka yang memerlukan. Jadi jangan lupa untuk kongsikan di Facebook kami, insyaAllah. Dan kita nak berbalik kepada aktiviti kita semasa PKP hari yang ke-5. Pastinya masing-masing dah mempunyai hobi, aktiviti yang tersendiri. Sebab kalau macam saya, Zik, dalam PKP yang hari yang ke-5 ni, apa perkara baru yang saya lakukan adalah saya potong rambut anak-anak.
Wah, awak jadi barber. Jadi apa? Jadi Macam mana keadaan rambut dia orang? Adakah dia orang puas hati? dia orang buat hati. Semua K-pop look. Wah, K-pop look. Pandai. Daddy pandai pilih rambut untuk anak-anak. Macam saya akan kongsikan kejap lagi. Apa aktiviti saya semasa PKP ni. Kita borak sama-sama kejap lagi. Hobi PKP dalam Borak Kopitiam. Kita berehat seketika. Agak-agaknya apa hobi anda semasa PKP ini, itu yang kami borakkan dalam Borak Kopitiam pada hari ini, hujung minggu. Mungkin ada orang yang sekarang ni hujung minggu dia suka menulis. Betul. Buat novel. Terus buat novel. Buat novel, buat lirik, sebab dia baru sedar yang dia ada kebolehan tu. Betul. Masa inilah keluar bakat-bakat kita yang selama ni terpendam. Tapi ada juga orang yang hobinya mencantikkan rumah. Betul. Dia buat landscape, dia dekor rumah dia, beli barang-barang online, kan? Beli barang-barang, tunggu barang tu sampai, lepas tu dia dekor rumah tu dengan suami. Betul. Kan? Bagus, Nampaklah. Dia spend time baguslah. Mencari apa benda tu? Apa tu? Ada pinggan. Maksudnya bila kat rumah, ada orang juga yang suka cuci pinggan. Macam tu. Saya ada bunyi pinggan lagi. Bunyi sound effect pinggan. Okey, jadi kita nak bersama dengan seorang suri rumah. Okey. Semasa PKP ni, hobi dia adalah membuat mini landscape. Kita bersama dengan Fazi Osman. Assalamualaikum, Puan Fazi. Waalaikumsalam. Hazrat Muaz. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebab nampak Puan Fazi ni kalau tengok belakang tu macam taman kat Putrajaya, tapi sebab tak boleh keluar, rupa-rupanya kat laman rumah dia je balkoni. Bukan main lawa lagi. Dekat balkoni saya. Ada nama tau sebenarnya balkoni dia tu. Apa namanya? Anjung Hijau. Apa cincau? Anjung Kicau. Anjung Hijau, ya. Anjung Kicau. Mana boleh. Nama balkoni dah lawa-lawa Anjung Cincau. Okey. Jadi Puan Fazi mungkin boleh berkongsikan bersama dengan kami lah. Adakah ini adalah hobi PKP baru saja buat, ataupun sebelum ni memang dah balkoni ni menjadi tempat untuk kreatif lah, sentiasa ada pokok-pokok baru? Okey, terima kasih. Actually memang saya dengan suami memang suka menanam. So since kita start PKP 1 lagi, kita ada start tanam macam tanaman makanan pun ada, sayur, everything kita try buat to fulfill our yang masa yang banyak kat rumah kan. Dan kita nak jadikan kita punya rumah bawa hutan datang kat rumah. Because kita tak boleh keluar. Yes. That's why macam itu gambar-gambar kita lah masa PKP. Tanam pokok. Ini semua pokok-pokok yang original Yes, betul. Ni masa hari raya lah. Hari raya kita kat balkoni lah. Balkoni dah lawa, Zik. Ambil gambar kat balkoni saja. Itu je tempat dia ambil gambar Betul. Okey, lepas tu nak tanya juga ni, berapa banyak pokok yang ada, berapa jenis yang ada yang dibeli oleh Fazi untuk buat landscape ni? Setakat ni memang saya fokus kat beberapa jenis pokok je, dalam 7 atau 8 jenis. Family yang tumbuhan lah. Yang senang jaga actually. Saya suka yang warna hijau sebab saya nak dia betul-betul rupa macam hutan. Warna hijau, yes. Okey. Dia bawa hutan ke rumah. Tak lama lagi bawa lah tu. Burung-burung lah. Macam mana? Macam mana dengan nak jadikan dia seperti hutan? Ada tak Fazi plan untuk bawa binatang-binatang juga? Seperti burung. Rasanya tak kot, sebab ni dah tingkat 7, nak naik lift pun susah kan. Tingkat 7. Sebenarnya kami nak tanya pasal tingkat tadi, sebab tu soalan kami berkaitan dengan haiwan tadi. Kan, bila tingkat 7, selalunya mereka yang duduk di rumah bertingkat ini, lagi-lagi ada koridor yang tak berapa nak besar. Kreatif kita untuk nak letak pokok tu susah lah, Fazi. Jadi macam mana? Adakah awak selalu tengok YouTube untuk nak letak pokok-pokok tu supaya nampak luas, nampak segar matanya? Sebenarnya saya dengan suami selalu buat macam kita buat eksperimen sendirilah. So kita try untuk arrange pokok bagi cantik dekat mata kita lah. So susun yang kecil kat depan, yang tinggi kat belakang. Semua buat sendiri je. Macam kita buat pool yang ni, batang ni, so dia akan panjat keep naik sampai atas. Itu pokok yang memang menjala ke atas tu kan, Fazi? Yes, betul. Yang ni pokok memanjat. Monstera. This one, philodendron. So, this pokok yang jenis memanjat, bila kita letak dia pool, dia akan keep segar dan daun dia makin besar bila kita letak dia batang yang untuk dia support
support the pokok. Macam mana penjagaannya, Fazi? Mungkin ada tips nak memudahkan awak untuk menjaga pokok yang banyak-banyak ni. Ya, tips dia senang je. Sebenarnya saya follow basic dia. Kita kena pilih macam, kita boleh start dengan pokok-pokok yang senang sangat. Senang macam contoh dia macam ni, pothos tau. Pothos family. Saya pun bermula dengan pokok ni. Dia murah, senang dijaga. Dia tolerate dengan boleh letak kat dalam rumah atau kat luar rumah, is okay. Dia tak apa. Another one macam Sansevieria. Ni family yang senang lah. This one pokok-pokok berdaun. Yang kita kena start dengan pokok yang senang. Okay, kalau kita nak start bertanam ni. And then kita buat eksperimen sendiri. Keep berusaha tanam dan tengok macam mana kita punya pokok punya tumbuh. And then kita kena tengoklah, kita kena tahu pasal dia punya media, tanah dia, porous. Mostly pokok dia tak suka air bertakung. So macam saya kat sini kita tak bolehlah ambil tanah ke apa. Saya beli semua media tanah yang sesuai untuk pokok-pokok ni lah. Usually saya guna kopit. Faham. Tanah tu pun memang ada jual, Fazi. Tidaklah kat bawah memang sekarang pergi, semua ada. Tidaklah ambil kat bawah pergi korek bawa naik atas. Nanti tengok siapa punya kerja lampu lubang kat bawah ni kan. Jadi Fazi, pernah tak beli secara online pokok-pokok ni? Nak tahu juga kan, sebab sekarang kita tak boleh keluar. Jadi ada tak pengalaman beli pokok online? Ya, memang hampir semua pokok saya beli online. Yes, bukan je pokok, tanah, pasu. Dan semua ni kita start dengan online sebab PKP. Okey. So berapa banyak kos yang dia punya bajet berapa lah? Bajetnya tak adalah besar mana pun. Saya beli macam pokok-pokok ni dalam RM10, RM8. So yang dah dihabiskan oleh Fazi? Saya rasa tak adalah dalam beratus-ratus. Saya Sebab saya dan suami, kami suka biarkan dia. Once kita dapat macam ni, kita beli dan kita akan cut dan kita tanam lagi. Saya rasa tadi Fazi rasa dia macam nak bagi tahu pasal mom tu dia tak tahu sangat sebab suami yang belikan. Betul. Kan? Itu kita tengok maksudnya hubungan toleransi bersama suami isteri dalam PKP ni, benda-benda macam ni positif yang kita mahu lihat. Jadi Fazi, mungkin kalau ada orang yang nak tengok dengan lebih luas lagi mengenai taman mini awak ni di Instagram ataupun Facebook, ada yang Fazi boleh kongsikan? Ya, boleh follow saya dekat Instagram saya Fazi Osman dan Facebook juga Fazi Osman. Ataupun terus ke Anjung_hijau. Yang tu saya letak semua gambar pokok saya dengan balkoni saya Anjung_hijau. Memang nama ni lah, nama balkoni tu. Yes. Siapa nak tanya nak tips, boleh DM Fazi. Fazi boleh tolong ikut pengalaman sendiri. Fazi, boleh tak satu permintaan kami lah, kalau boleh lah Fazi angkat kamera tu, kami nak tengok dia punya laman ke depan tu, maksudnya tingkat 7 tu kan, Zik, kan? Nak tengok juga. Alright. Nak tengok rumah mana boleh. ni? Lah. Tu dia. Ni okey, ni tingkat 7. Lepas tu tengok balkoni sikit. My balcony. Banyak. Ni kat depan Cantik lah. lah. Depan. Yang ini kat belakang lah. Okey, Fazi. Alright, Terima so kasih. sekarang bawa pergi ke kereta jap. Lah, semua dah tunjuk. Okey, Fazi, terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama dengan kita, Fazi Osman. Alright, terima kasih. Borak Kopitiam. Dia bawa pakai dia bawa pakai pokok. Lepas ni orang dah tahu lah kat Putrajaya tingkat 7 ada jawatan hutan. Rumah Fazi. Alright, itu antara hobi yang muncul apabila PKP. Ada satu lagi. Okey. Ni ramai punya hobi. Iaitu main game. Online game. Ini yang ada lampu-lampu kat bilik dia. Lampu kerusi yang mahal. Kalau kat bilik, kalau kita letak telinga kat pintu, move. Ada borak-borak kan, pakai headset apa semua tu. Ini kita bersama dengan sebuah video rakaman kita, Syami, yang mendapatkan online games punya cerita ni. Dia pun budak gamer ni. Gamers ni. Dia gamer juga ni. Jom kita tengok. Assalamualaikum, selamat pagi diucapkan kepada semua penonton Borak Kopitiam. Pada PKP 3.0 ini pastinya membuatkan ramai ibu bapa terpaksa duduk di rumah. Mereka melakukan aktiviti seperti bekerja di rumah maupun membuat perniagaan.
Bagi anak-anak pula, permainan video adalah salah satu aktiviti yang pastinya menjadi kegemaran mereka untuk mengisi masa lapang. Hal ini sebenarnya membuatkan ramai ibu bapa berasa risau apabila melihat anak-anak mereka bermain permainan video dalam jangka masa yang lama. Mereka risau akan kesihatan mental dan juga fizikal serta mampu mengundang kepada gejala yang negatif hasil terpengaruh daripada permainan video. Untuk mengupas isu ini dengan lebih lanjut, apa kata kita bertanya kepada yang pakar. Pada pendapat doktor sendiri, apakah kesan yang mungkin boleh dihadapi oleh anak-anak itu jika mereka bermain video game secara kerap tanpa dikawal? Video game ni memang common. Mana ada anak kita yang tak pernah terdedah kepada konsep video game ni. It's so common. It's so pervasive and it's everywhere, kan? Sebenarnya dalam apa-apa kita buat, kan, apa-apa benda yang boleh membagi kita kebaikan, kalau kita buat secara ekstrim, dia jadi baik, dia jadi buruk, kan? For example, minum air. Minum air is good. Water, kan? It gives you hydration, kan? Tapi kalau kita minum air banyak sangat, kita boleh dapat water toxicity, kan? Sama juga dengan konsep video game ni. Whatever kita buat secara keterlaluan, tanpa kawalan, kita akan dapat keburukan. Budak-budak yang tak menghadapi, yang berhadapan dengan screen all the time, kan, can cause straining, stress. Dia tak berexercise, cause obesity, berat badan naik. Budak-budak yang main video game yang kadang terlalu violent can cause them to be stressful, can change their behaviour. Mungkin doktor boleh kongsikan dekat kita apakah aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk anak-anak dilakukan ketika ialah waktu PKP ni berada di rumah. Selain daripada main video game, ada banyak lagi benda-benda yang kita boleh encourage anak kita untuk buat di rumah. Kadang-kadang it can be as simple as kerja-kerja rumah, daily chores, kan. Kerana budak-budak dia suka to be empowered. Dia suka kalau kita diberi responsibility. Dia rasa excited kalau dia ada task dan dia kena buat. Lebih-lebih lagi kalau kita samakan dengan that activity dengan a reward system, kan. Maknanya kalau dia buat mungkin kemas-kemas bilik dia dapat 1 star dalam dia punya carta. Bila dapat banyak star, dia dapat mungkin benda-benda, mungkin extra time nak main untuk video game dia, kan. Jadi kita tarik perhatian dia daripada video game kepada benda-benda lain. Video games are with us to stay. It's pervasive. Kita tak boleh lari daripada tu. Hanya yang kita boleh buat, control type of video game yang dia main, masa yang dia main. Sebagai parents, kita nak kena jaga masa anak-anak kita. Kalau kita bagi dia orang buat apa-apa dia orang buat, that's not healthy, kan? Jadi kena ada masa untuk dia main video game. Yes. Ada masa untuk dia untuk beriadah, exercise dalam rumah. Banyak benda yang dia boleh buat. Lain anak-anak kita lain dia punya kerenah. Ada yang kurang responsif. Tapi kita cuba think outside the box. And jangan kita ingat video game ni is the only thing yang kita boleh fokus anak-anak kita in terms of the time at home. Baik, sebenarnya tidak salah untuk bermain permainan video. Tetapi kita kena ingat, kesihatan perlu dijaga. Cukup masa, tutup dulu dan cuba buat aktiviti yang lain pula. Harap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua. Wow, hebat Syami. Sebab tu pun studio dia sendiri, dia buat dekat rumah dia. Betul. Saya rasa sekarang ni memang ramai orang buat studio DIY kat rumah. Jadi mungkin itu antara hobi saya dan Haziq yang akan saya buat dalam PKP ni, Haziq. Betul. Kita kena ada studio sendiri macam tu, Haziq. Banyak juga nak spend tu, Muaz. Tak, kita ambil yang murah lah. Kita cari lah. Cari yang murah. Kita cari yang Ada. murah. Yang mana jual murah boleh DM kita orang kat IG. Tapi ni ada something yang kita nak bagi tahu kepada anda yang minat cerita Hindustan, yang nak tengok cerita Hindustan time PKP ni, cerita Bollywood. Ini ada filem Bollywood terbaru iaitu Radhe, The Most Wanted By. Wow. Filem ini lakonan Bollywood superstar Salman Khan. Anda boleh tengok tayangan ditonton sinema di cinema.tonton.com.my bermula 3 Jun 2021. Maknanya dah boleh tengok dah start daripada hari Khamis hari tu. Okey. Jadi Salman Khan kalau berlakon tak payah cakap lah. Power. Tu nampak tu. The Most Wanted By kot. Dalam kita PKP ni baguslah kita berada kat rumah. Kita tengok filem-filem yang menarik, kan. Filem-filem Bollywood kita tahu 3 jam. Lama. Lama. Boleh spend time. Betul. Lepas tu yang bestnya boleh stop, sambung tengok balik. Ni heroin dia. Ha. Dia.
किसने रखा? मेरे nampak? भैया ने। जब कभी मेरी बहन होगी Salman Khan ni muka dia tak di mamak usia Betul tu. Dia dah berapa 50 lebih kan? 50 lebih dah. Tapi sama macam kita tengok masa dia berlakon cerita Hello Brother tu. Hello Brother. Waduh. तुम्हारे 10वीं पास Radhi, the Radhi. most wanted by. Okey, dan untuk anda semua, dalam kita ber-PKP ni, saya tengok dekat Instagram, ramai betul orang yang menyanyi. Sebab apa? Memang ada yang menyanyi sedap, ada yang menyanyi tak sedap. Tapi kedua-duanya tak ada masalah. Sebab tu Instagram kita. Kita tak marah. Kita nak nyanyi, kita punya pasal lah. Kalau sedap, ada orang suka tengok, ramailah komen, ramailah viewers. Kalau tak sedap, pun ramai viewers juga. Betul. Saya ada kawan yang nyanyi tak sedap tapi buat show every week. Ya, kawan saya lah, penyampai radio Cool FM. Seorang tu. Bukan saya lah kan? Awak lah. Okey, sekarang ni kita akan bersama dengan seorang ni yang mungkin dia nak dapat nasihat daripada kita, Razik. Betul lah. Dia tak tahu dia nak jadi pilot ke dia nak jadi penyanyi. Okey, adik boleh tanya adik. Anything. Tapi kita tengok video klip dia dulu. Okey, jom Ada kita video tengok dia nyanyi dulu. Alif Kimi. Aku ingin engkau selalu hadir dan temani aku di setiap langkah yang meyakinimu kau tercipta untukku. Meski waktu takkan mampu memanggil seluruh ragaku, ku ingin kau tahu ku selalu milikmu yang mencintaiku sepanjang hidupku. Itu dia Alif Kimi. Sedap dia nyanyi lagu. Teringat abang masa Tercipta muda-muda. Untukku. Macam tu juga abang selalu nyanyi. Masa muda. Dapatlah suara macam tu 2 hari. Lepas tu terus jadi teruk macam ni. Abang tak tahu kenapa bila usia meningkat suara abang tak macam tu dah. Tak apa bang. Kita tanya dengan yang muda ni. Kita Mari bersama kita. dengan Alif Kimi di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, Alif Kimi, hari tu ada baca artikel kata awak berbelah bagi dalam dilema sekarang ni. Nak pilih cita-cita jadi juruterbang ataupun nak teruskan cita-cita awak jadi seorang penyanyi macam idola awak Kai Bahar. So macam mana? Dah buat decision ke? Masa sekarang ni saya dalam 50-50. Tengoklah sama ada saya nak jadi pilot ke ataupun saya nak jadi penyanyi. Wah, okey. Jadi keluarga mesti akan ada bagi nasihat kan. Dia kata mungkin belajar dululah jadi pilot lah. Tapi yelah dia terpulang kepada kita. Apa agaknya nasihat daripada keluarga awak sendiri? Tapi bagi saya lah, keluarga memilih saya untuk study dululah daripada saya kerja sebagai seorang penyanyi tu. Sebab study is education yang penting kan untuk masa depan. So fokus education dululah. Ya, cakap pasal study. 10 Jun nanti akan keluar result SPM. Alif. Yes, betul. So macam mana? Awak target berapa A ni? Saya tak target tinggi pun. Saya target kalau dapat yang tu, kita dapat yang tu lah. Sebab rezeki atas masing-masing kan. So saya terima dengan hati yang terbuka je untuk diri saya. 10 Jun nanti. Jadi dah plan ke? Selepas ni nak sambung belajar diploma apa? Nak masuk matrikulasi ke? Apa plan selepas ni? Saya plan kalau dapat sambung belajar, saya nak sambung belajar dekat UiTM Shah Alam untuk ambil course muzik lah. Terus ke macam bidang vokal ataupun bidang macam musical macam tu lah. Okey. InsyaAllah kalau dapat. Tengok awak ni memang suka menyanyi lah kan. Jadi bagaimana masa mula-mula orang mula kenal dengan bakat yang awak ada ni, Alif? Kat sekolah memang ada banyak masuk pertandingan ke macam mana? Kat sekolah dulu adalah juga masuk pertandingan masa umur 16 dengan 17 tahun. Saya aktif masuk pertandingan menyanyi. Lagi-lagi nasyid. Saya pernah masuk nasyid solo. Pernah lah masuk
Alhamdulillah dapatlah juara pada Wah. lepas lah, Alhamdulillah. Okey, jadi kebetulan kita pun ada juara nasyid sekolah di kawasan Haziq. Dia juara nasyid juga. Boleh tak awak cuba nyanyikan antara lagu nasyid favourite awak? Awak suka lagu nasyid macam mana ni? Lagu apa? Lagu Imam Mutiara, boleh kot? Come on. Kita nak dengar lagi ni. Mari kita buat lah daripada Kelantan dan juga Kuala Lumpur. Okey, awak ambil part sikit lah, awak nyanyi sikit, nanti Haziq sambung. Buat apa kita sambung? Muaz, kita bagi dengar Muaz sambung. Okey, jom. Alif, kita nyanyi sikit lagu Imam Mutiara nak dengar. Okey. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Okey, Muaz. Tanpa. Orang tu nak sambung tanpamu iman tadi tu. Itulah nak bagi macam, okey, now orang KL, Muaz go. Anda boleh dengar melalui YouTube ada lagu rayaan Imam Mutiara. Okey, jadi apa genre pilihan awak, Alif Gimi? Sebab awak minat nasyid, awak minat juga lagu-lagu balada ni. So yang mana satu akan jadi pilihan awak bila awak jadi penyanyi nanti? Saya memilih sebagai saya memilih genre balada lah bagi saya. Sebab Balada. saya boleh ke arah tersebut kan. Kalau nasyid tu boleh je dulu, tapi saya memang more to balada lah. Okey. So kita tahu awak minat Kai Bahar. Awak jadikan Kai Bahar as inspirasi lah untuk awak jadi penyanyi ni. Pernah tak DM Kai Bahar ajak duet? Hari tu masa saya viral kat M-Star hari tu, saya buat live, dia tiba-tiba masuk. Alhamdulillah. Oh, awak pernah live dengan dia? Tak pernah, tapi dia pernah masuk live saya dekat Instagram. Oh. Okey. Jadi kalau kita lihat dengar pada suaranya, lihat pada pakejnya, boleh jual lah Haziq Betul. Boleh. Okey, Ali Gimi. Boleh. Kita Muaz kata boleh. On. Kita selaku pengurus syarikat company untuk lagu-lagu ni, muzik ni, boleh jual Boleh. Kita boleh cari ni. Kalau awak diberi pilihan Alif Kimi artis mana awak nak jadikan rakan duet awak selain Kai Bahar? Selain Kai Bahar, kalau perempuan saya pilih Akak Aini Zakri, kalau lelaki saya pilih Hakim Rusli. Siapa tadi? Kalau perempuan Akak Aini Zakri. Aini Zakri. Hakim Rusli. Hakim Rusli. Alright. Jadi Kimi, kalau ada ialah yang tengok kami pagi ni nak berkenalan dengan awak, suka pula dengan suara awak ni, nak tengok awak nyanyi, Instagramnya apa? Mainlah kongsikan. Instagram saya Alif Kimi, korang boleh follow sebab banyak saya post cover juga dekat sana. InsyaAllah hari ni pun saya rasa nak buat cover. Wah. Tengoklah kalau sempat. Bagus. Hari ni nak buat cover lagu apa? Alif. Saya nak buat cover lagu Sedang Apa Dari Mana. Sedang apa? Sedang yang apa? sedang. Bukan. Oh, bukan. Sedang apa? Sedang apa dari mana? Okey. Salah sedang pula. Okey, Alif Kimi, semoga awak berjaya dengan apa yang awak buat. Semoga semuanya dipermudahkan untuk awak, okey? Alright, terima kasih. Alright, kalau ada peluang jadi pilot dulu, lepas tu jadi penyanyi. Boleh je pilot dengan penyanyi kan? Betul. Lagi ada income yang banyak kan? Tapi itulah dia kan, sekarang ni tak boleh nak travel. Betul. Mungkin akan ambil masa jugalah untuk kita dapat kembali travel. Dan awak bolehlah apa ni? Bawa kapal terbang tu lepas ni jadi seorang pilot. Alright. Jadi bila kita lihat kepada generasi baru yang mempunyai bakat, package dan sebagainya yang menyanyi sekarang ni, kita harapkan mereka ni akan bersinarlah InsyaAllah. untuk bersama-sama dalam industri hiburan tanah air ni. Dan sekarang jom kita nak masuk GMTV. Ya, betul. Kita bersama dengan Moms Baby Solution. Jom kita saksikan. Nak makan steamboat dekat rumah ala-ala restoran, nak makan
makan dekat restoran pula tutup. Aduh, mengidam sangat nak makan steamboat dekat rumah kan. Hai, Assalamualaikum. Saya Cik Zaza, co-founder Rempah Odeng Cik Yana daripada company Masak-Masak Cik Yana. Ramai yang dah tahu kita nak makan steamboat dekat rumah hanya guna rempah Odeng Viral Cik Yana. Odeng Viral Cik Yana ni memang tengah trending. Kalau kita nak makan steamboat, kita memang pilih rempah Odeng Cik Yana. Rempah Odeng Cik Yana kita ada 4 flavor, extra hot spicy, original dan dua flavor yang terbaru, original dan sup steamboat. Sup steamboat ni memang sangat sesuai untuk kanak-kanak makan, tak pedas dan alhamdulillah rempah Odeng Cik Yana sangat mudah kita nak masak. Masukkan air, letak rempah, siap. Mesti tengah terliur kan tengok steamboat yang di depan Cik Zaza ni. Rempah Odeng Cik Yana sekarang kita memang ada promosi untuk penonton di luar sana. Beli 4 percuma 1, jimat RM26. RM26 ni kita boleh buat macam-macam. Dan dalam masa yang sama boleh menang emas raya. Kita nak bagi emas raya kepada penonton di luar sana jika dapatkan rempah Odeng Cik Yana sekarang. Anda nak tahu pada minggu lepas kita bersiaran langsung di Borak Kopitiam. Alhamdulillah kita dapat banyak sangat customer share feedback. Diorang cakap sangat-sangat sedap. Ingat tahu pembelian hari ini beli 4 percuma 1 RM49 sahaja dah jimat RM26. Boleh menang emas raya. Pergi ke page Masak-Masak Cik Yana ataupun terus WhatsApp 010-210-6530. Memang sangat sedap masak steamboat guna rempah Odeng Cik Yana. Dapatkan hari ini tahu menang emas raya. Biar ku putuskan saja, ku tak mau batinku terluka. Lebih baik ku cukupkan saja, ku tak mau batinku tersiksa. Jangan kau selalu merasa wanita bukan dirimu saja. Lebih baik ku putuskan saja, cari pacar lagi. Masa gara-gara masalah sepele kau langsung ucapin tak putus sepele. Setiap hari kau tuduh sah, sayang saya juga manusia. Orang yang lihat sah, malas sah, orang yang naksir sah. Ku tuduh sah, kalau batu percaya awas saja. Saya jaga semua, tolong percaya. Nampak? Aduh, kamu bilang. Okey. Masalah sekarang, sekarang benda-benda macam ni, menari-menari macam ni ramai orang buat. Terutamanya bila kita kat rumah kan, bersama dengan anak-anak. Apa lagi yang awak nak buat kat rumah? Betul lah tu. Benda tu kalau kita think positif, benda tu jadi positif lah. Kalau ada orang think negatif, apalah duk menari-nari. Lagi-lagi bila dapat geng satu kepala, adik-beradik yang boleh join apa yang kita buat. Macam ni lah. Adik-beradik ni kita ada Faris Muhammad Asri, Farhan Muhammad Asri dan juga Farah dan Lia Muhammad Asri. Assalamualaikum. Walaupun yang kembar 2 orang, nampak macam kembar 3. Betul ya. Kita ialah dalam Syawal, jadi moodnya masih lagi raya. Mereka mengingatkan kita pada raya lah apabila pakai baju Melayu ni kan. Sebab kalau kita tengok ni baju ni yang dipakai tadi juga dekat dalam video yang biar aku cukupkan saja tu, betul? Konti Yes. Konti. Sebab Farhan pelakon. So dia tahu jaga konti. Okey. Jadi, kalau kita lihat antara video-video yang telah pun ramai orang tengok, suka orang tengok adik-adik anda ni kan. Jadi, siapa punya idea sebenarnya? Okey, jom kita tengok kita menari video ni. Jom kita buat video ni. Siapa punya idea tu? Okey. Memula idea dia saya, sebab saya suka main TikTok lah. Menari saya kan merupakan seorang freelance dancer, penari. Lepas tu bila saya dalam sangat tak pergi show semua, jadi saya macam boring, tak ada kawan nak ajak menari kan. So saya memaksa lah kakak dengan abang saya ni buat TikTok sekali menari saya. So saya punya idea lah nak menari lagu Jawa ke, lagu Angel ke, semuanya. Saya macam saya pergi biar bang, jom siap batik kakak, jom siap. Korang tak nak, tapi saya paksa diorang. Jap, Faris ke yang mula-mula viral menari lagu joget tu? Faris. Yang dengan budak-budak tu sekali? Saya. Ya Allah, kecilnya dunia. Yelah, sebab basic dia dah ada. Pastilah, pasal merangkak. Tapi kalau kita tengok Farhan pula,
Kan? Tadi Faris kan? Ni Faris, ni Farhan. Farhan hero Malaya tau. Tapi Farhan nampak macam dia relax je. Kau cakap je lah, aku ni hero. Awak pun nak cakap banyak sangat. Macam tu, saya ni pemalu sikit. Oh, pemalu. Ya ke? Iyalah tu. Okey, jadi macam mana bila kembar dah minta tolong apa semua kan. Nak tak nak kena ikut. Ada hari kadang-kadang kita malas nak menari ataupun malas nak buat video ni semua kan. Jadi macam mana? Adakah awak anggap ini sebagai salah satu cara untuk nak mengeratkan hubungan adik-beradik lah? Okey, bagi para Farhan, ini pun salah satu untuk nak dapat bonding adik-beradik. Tapi walaupun benda macam kena paksa, buatkan saya macam kadang-kadang kan, saya tengah tidur pun dia bangunkan saya. Angkat saya, beri. Benda tu kadang benda mencetuskan pergaduhan yang luar biasa ya. Biasa, kembar bergaduh tu biasa. Tapi saya okey je kan. Sebab yelah, siapa lagi nak kawan kita kalau adik-beradik kawan kat rumah ni kan. Macam tu. Jadi, saya anggap benda tu sebagai macam aktiviti yang sihat kat rumah ni, menari. Betul kan? Boleh join menari pun keluar peluh apa? Betul. Kalau dalam gambar ni, kita tengok gambar yang kita sedang saksikan ni, ayah dengan mak ke ayah dengan mak awak ke tu? Ke abang dengan kakak tu? Itu ayah ni mak saya. Lepas itu parents saya lah tadi, ayah saya tadi. Mak ayah. Ui, nampak macam adik-beradik lah. Macam adik-beradik lah. Ni mak saya. Ni mak saya. Yang ni kakak saya ni. Nampak. Farah, awak bekerja sebagai apa? Saya baru habis study ijazah sarjana di UKM. So masih tengah tunggu untuk kerja. Wow. Okey, so bila Faris ajak menari, macam Farhan tadi tidur pun dia kejut, dia paksa. Macam Farah, apa situasi yang paling kelakar Faris nak ajak menari ni yang terjadi? Tengah busy study lah. Lepas tu dia paksa-paksa. Masa tu ada isu jugalah macam tak nak buat. Lepas tu dia ikut juga, dia cakap kakak nak pakai baju apa. Ikut selesa kakak je. Kita orang ikut je. Lepas tu memang macam tak nak lah, macam segan, macam memalukan jelah kakak ni kan macam tu. Lepas tu dia paksa-paksa, tak apalah, tolong je lah adik pun, mana pun kelakar lah sebenarnya menari tu. Dapat kelakar je. Okey, tapi apa respon? Dia paling susah dengan step. Kakak paling susah dengan step dan saya bukan kena marah dengan dia. Tapi dia kan susah lah, dia susah lah step ni macam tu. Ya, awak memang penari, senanglah dapat Faris. Tapi saya kalau dalam banyak video ni, sebab saya tengok bunga tu, bagus juga. Kalau awak berdua je menari, tak ada Farah, tak jadi. Kata netizen. Tu kata netizen lah. Okey. Tapi jadi, sambutan kawan-kawan. Macam, okey, kita tahu yang Faris memang penari, orang tengok menari, itu biasa lah. Betul. Tapi macam Farah dengan Farhan, bila kawan-kawan tengok menari, macam, kau nak kenapa? Kau tak macam ni, Kenapa ni? Apa kan, macam tu lah. Dia macam pelik lah, tak pernah tengok menari. Macam tu lah. Macam apaan pula? Bila menari ni kan, biasa lah kawan-kawan semua akan macam, ni okey ni. Mampu saya kan. Jadi daripada pihak saya pun saya macam cakap lah, tak apa, layan je. Adik aku ni nak menari, sebelum faham benda tu sebab diorang pun kenal lah. Macam adik memang menari, memang koreografer. So, kalau saya tu terjebak sikit tu macam tak ada masalah lah kan. Oh, patutlah dia punya tarian, step dia semua sharp tau. Ya, dia Faris akan... Faris memang pandai. Adakah Faris treat Farhan dengan Farah macam treat student? Saya rasa lagi susah nak treat abang kakak Faris sendiri sebab diorang macam ada kepala diorang sendiri tau. Dia cakap, adik susah lah, buatkan dulu lah, bagi dulu lah. Macam dia, ikut je lah apa yang Faris buat kan, macam tu. So, diorang memang tapi yang best diorang ni macam sporting lah, faham tak? Itu yang Faris bersyukur lah sebab abang kakak Faris ni sangat sporting selepas Faris marah diorang. Selepas marah je baru jadi sporting. Yalah kan, tapi bagus juga. Adik-beradik ni memang biasa bergaduh-gaduh ni semua. Gaduh baik kan? Standard. Dia sebenarnya bukan sporting. Dia sebenarnya sebab malas nak layan. Malas nak jawab lagi kan? Itu je. Kan okey, sebab dalam keadaan PKP ni apa semua, kita tahu anda semua berada di rumah lah kan, kebanyakan masanya. Jadi apa lagi selain daripada menari di TikTok, mungkin ada perkara-perkara lain yang sedang difikirkan ketiga beradik ni, sebab awak dah mempunyai pengikut atau follower yang tersendirilah. Sebab tiga-tiga ni ada karakter yang berbeza. Jadi mungkin ada perancangan nak masak ke tiga-tiga orang ni, ataupun macam sebenarnya kalau macam PKP kan, apa-apa kalau macam PKP ke lockdown semua, kakak lah yang selalu macam rajin masak. Farid biasanya macam akan buat konten masak kakak tu melalui Insta story je. Boleh masuk dalam Instagram feed lah sebab kakak pun suka masak kan, suka. So macam walaupun kalau Insta story pun ramai sambutan kan, semua tanya macam boleh pandai masak. Baru-baru ni pun Faris publish kan
Papa masak kan, Papa masak rumah tu ramai yang tanya macam, oh Papa you boleh masak semua macam tu. So mungkin after this, nak try lah buat konten Okey, masak-masak. kejap. Apa? Sila tanya Farah single lagi ke tak? Okey. Ada orang tanya. Orang tanya. Farah pandai masak. Pandai masak single lagi ni ke? Kat Facebook pun ramai tanya ni Farah. Complicated kisah hidup dia. Jadi jawapannya? Farah, jawapannya. Single lagi Complicated. Oh, dia angguk je. It's complicated. Guys, it's complicated. Guys. Farhan, ni pun ada yang tanya ni Kita punya producer tanya. Awak single lagi? Saya? Single. Mesti Faris pun ada orang tanya ni Faris single lagi, of course lah kot. Faris single lagi? Faris single tapi ada banyak anak Faris dan anak murid Faris semua. So siapa nak yang Faris tu kena hadap korang dulu. Alright, so kalau nak berkenalan dengan semua ketiga-tiga ni, ada tak buat satu Instagram untuk korang bertiga ataupun korang asing-asing? Oh, tak ada. Tak pen lagi tau. Asing-asing Okey, apa nama Instagram Faris? Okay, Faris, Farees, ASRII, Faris Asri. Lepas tu Faris Asri, FARHAN, ASRII dan Farah Delia. Ni Farah, ni keluar Farah punya. Boleh follow ni. Okey, terima kasih korang bertiga adik-beradik. Kita seronok apabila tengok adik-beradik ni hubungan mereka kan walaupun dah besar masih lagi rapat je. Kita doakan agar hubungan adik-beradik Farhan, Faris dengan Farah kekal macam ni sampai bila-bila insya-Allah. Terima kasih. Okey, salam dekat mak ayah ya. InsyaAllah. Lama tak jumpa mak ayah. Itulah. Lah, tak pernah jumpa. Dah macam lama. Okey. Jadi itulah dia kan. Sebenarnya okey sebab apa kita kongsikan dalam kita keadaan PKP ni, kita nak anda duduk kat rumah. Jadi bila duduk kat rumah tak semestinya ialah membaca, menimba ilmu tu bagus. Betul. Tapi ada kalanya kita kena kreatif. Bila kreatif ni maksudnya ada aplikasi yang boleh kita gunakan untuk keseronokan kita dan keseronokan kita sendiri kan. Betul. Untuk kita buat selagi tak melanggar batas-batasnya. Bolehlah buat apa yang anda nak buat tu. Okey, dan ada satu lagi aktiviti bermain muzik. Bermain alatan muzik, main gitar, main drum, main piano, keyboard. Tapi saya suka betul violin. Violin ni siapa yang main dia tu kita rasa awak boleh suka saja tapi awak tak kerti main. Betul. Awak main violin ke? Saya pandai menonton video orang main violin. Okey. Ini ada satu video kita tunjuk kepada anda, ada seorang remaja 13 tahun bermain violin. Jom kita saksikan. Hari ini topik dia adalah tentang hobi baru PKP. So, berada di talian kita ada Rania. Hai. Sejak bila Rania main violin ni sebenarnya? Rania main violin sejak Rania umur 6 tahun. Masa tu Rania kat tadika, on the way nak pergi darjah 1. Banyak-banyak instrumen lah kan. Kenapa Rania memilih untuk bermain violin? Rania ikut parents Rania pergi wedding. Lepas tu, Rania tengoklah ada orang ni dia perform main violin untuk pengantin tu. The best part is, rupa-rupanya yang main violin tu adalah adik pengantin tu sendiri. So mulai dari situ, Rania pun azam untuk mainkan violin untuk kakak Rania dekat wedding dia satu hari nanti. Lepas tu Rania bagi tahu parents Rania nak main violin. Parents Rania pun bagi syarat untuk Rania hafal juzuk 30 Al-Quran baru Rania dapat main violin. Lepas tu Rania dah hafal, Rania main violin. Lepas tu Rania join beberapa kelas dengan beberapa cikgu muzik. Kan tengah PKP kan. So macam mana Rania mengisi masa lapang tu? Aktiviti Rania untuk violin adalah 3C. Akak nak tahu tak apa 3C? 3C bukan subjek kan yang gagal-gagal tu bukan? Okey, apa dia? Yang pertama adalah collaboration yang Rania dah pernah buat dengan Abang Azama, gitaris Abang Pun Hasril, sekumpulan pemain muzik tradisional, dengan yang baru-baru rilis ni dengan Uncle Ayai Ilusi, lagu Suroja dan Hari Raya Mulia. Isu yang kedua adalah competition yang Rania dah pernah participate, antaranya adalah ABRSM High Scorers. Rania dapat gold medal. Untuk yang lain pula, Rania pernah join Asia International Art Festival, Rania dapat bronze medal. Yang ketiga adalah ikhlas, tapi sebab sekarang masa
PKP, dia online class twice a week dan praktis Rania pun sekurang-kurangnya 1 jam sehari sebab Rania still banyak lagi nak belajar, so practice makes perfect. Macam mana boleh collaborate dengan Hazama? Masa tu Rania perform dekat satu dinner ni. Abang Azama pun perform dekat dinner tu. Lepas tu Abang Azama cadangkan untuk Rania collab tribute lagu Allahyarham Sandra Dian, tajuk lagu Hey Kau. Lagu yang Rania mainkan kebanyakan lagu-lagu tradisional. Kenapa suka muzik tradisional ni sebenarnya? Rania suka muzik tradisional Melayu sebab dia adalah budaya kita. Melodi lagu tradisional Melayu ni pun sangat lunak dan rentak lagu tradisional Melayu ni sangat happy, seronok dan meriah. Contohnya macam dengan pencapaian Rania sendiri? Rania sekarang dalam grade 7, but I hope that I can complete everything which is grade 8 by next year. Tapi Rania nak jadi surgeon, tapi Rania nak keep professional musician ni as a hobby. Apa yang best tentang violin ni? Pasal violin ni, dia mengajar Rania untuk lebih fokus dan menguatkan kesabaran Rania sebab sometimes nak hit satu note tu dia susah. Dan main violin ni juga dia dapat riliskan stres sebab bunyi violin punya feel tu. Jangan lupa cek YouTube channel Rania Imtiaz. Let's be kind to our parents. Stay home, stay safe and stay healthy. Dan terima kasih Kak Syikin dan terima kasih Borak Kopitiam. Thank you Rania. Bye. Baguslah Aziz. 13 tahun pandai berkata-kata, pandai bermain violin. Jadi dalam kita PKP ni, siapa kata kita tak boleh menerima ilmu? Tadi kat Facebook kita katanya ramai yang mencadangkan boleh cucuk tanam, boleh teka silang kata, boleh ajak anak mewarna. Banyak aktiviti sebenarnya. Ya, yang penting mencuba. Kan macam tadi siap kalau kita tengok adik Rania, siap ayahnya bagi tahu hafal dulu juzuk 30 Al-Quran. Barulah dia boleh main violin. Wow, itu adalah satu inisiatif yang sangat-sangat baik. InsyaAllah kita akan cuba terapkan dekat anak-anak kita juga kan, untuk pilih aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Dan satu lagi aktiviti berfaedah yang anda boleh buat adalah buat papercraft robot. Oi, ini susah kot. Sebab kalau pakai papercraft lah, yang kita paling tahu dulu adalah nak buat kapal terbang, nak buat bot. Yang tu yang lipat-lipat tu kita tahulah. Itu paling basic. Itu paling basic. Tapi ini ada orang buat sebiji macam robot tapi menggunakan kertas tau. Ya, kita bersama dengan Wan Muhammad Aizatuddin. Assalamualaikum Aizat. Waalaikumsalam. Kita panggil Aizat boleh Boleh. Alright Aizat. Macam mana ni boleh datang idea untuk buat robot menggunakan kertas ni Bukan semua orang boleh buat ni Zat ni. Okey. Dia saya rasa start daripada 2013 kot. Okey. Masa tu macam search dekat Google cari idea apa-apa. Tiba-tiba nampak ada satu macam website dia orang buat macam rumah daripada kotak tu. Daripada paper lah, kertas. So lepas tu cakap, menarik juga try ni. So saya buatlah sebab saya suka benda-benda yang detail lah. Ada orang yang macam dia tak boleh nak fokus bila benda-benda detail ni. Mula tu dia macam mengajar kita untuk bersabarlah sebenarnya buat papercraft ni. Sebab kita perlukan fokus. Lepas tu kena detail lah sebab kalau salah potong dia takkan jadi. Betul. Okey, dan kalau kita tengok kebanyakannya lah menggunakan paper yang bagaimana? Kalau kita tengok pada awak punya hasil ni cantik-cantik semuanya ni. Dia ada dua jenis lah. Kalau macam saya nak yang quality the best and the colourful macam ni so saya perlu saya prefer print kat kedai lah sebab printer kedai kan lagi berkualiti lah. Lepas tu kalau macam yang satu warna, dua warna macam tu, saya akan untuk cut cost, saya beli kertas warna yang tebal. Lepas tu saya buat sendirilah, potong semua. Wow, sangat detail. So cabaran dia lah, kita tahu memang susah. Betul. Cabaran dia banyak. Cuma kita nak tahu daripada mulut Aizat sendiri, cabaran yang paling besar sekali apabila buat papercraft robot ni. Okay. Cabaran paling besar, pertama sekali masa lah. Tu berapa lama tu satu robot kalau nak siap? Dia bergantung. Kalau ada yang kalau simple yang macam rumah atau kotak yang simple tu saya boleh dalam 2-3 hari. Kalau macam yang ada satu robot Hulkbuster yang besar tu yang belakang ni dalam 2-3 bulan jugalah. 2-3 bulan. Ini awak jual ke ataupun koleksi sendiri ni? Ya? Ni awak jual ke ataupun koleksi sendiri? Koleksi sendiri dulu sebab saya nak praktis sampai
saya boleh sampai perfect lah benda tu. Sebab kalau tengok close up memang akan ada problem lagi lah. Sebab dia perlu tepat untuk slot in apa semua tu. Bila agak-agak lah sampai masa untuk awak yakin nak menjual? Sampai ada design saya sendiri and anyone saya tengah cuba untuk buat rumah untuk paper house yang ini. So yang ini based on rumah kampung saya sendiri. Oh, cantik lah. Saya ada kereta. Ini van bapak saya. Okey, jadi so daripada ni lah. Bagaimana pula dari segi permintaan ataupun rakan-rakan lain yang meminati perkara yang sama macam awak buat? Besar geng-geng ke? lah. Geng-geng kat Malaysia ni. So far saya just share dekat IG, kat Facebook. Lepas tu saya just buat hashtag je lah. Kalau ramai yang komen just macam mana nak buat, pakai material apa. Macam tu lah. Alright. Dan sebenarnya awak bekerja sebagai? Project coordinator di sebuah syarikat animasi. Oh, memang ni lah. Memang orang-orang animasi lah ni. Memang orang art. Ya. Okey. Jadi macam mana awak bahagikan masa untuk buat papercraft dengan kerja? Okey, macam material tu macam saya tengah buat kerja, kadang tiba idea datang ke ataupun dengan termenung pun boleh datang idea lah kadang benda tu. Termenung datang idea? Betul, bila ada mood tu. Benda tu nak kena ada mood lah, betul tak? Betul. Okey. Lepas tu saya download macam yang ada daripada internet yang saya minat, saya download. Lepas tu cari masa lah untuk buat benda tu. Maybe tengah malam atau lepas anak tidur ke. Dah ada anak, dah ada anak. Jadi anak tak geram ke tengok awak punya robot ni? Ada kan? tak dihancurkan? Anak-anak kecil lagi. Dia tak nampak lagi tu. Awak siap-siap nanti dia dah 2-3 tahun dia akan cuba duduk di atas robot tu ya? Itulah mungkin lah. Good luck Izzat. Okey Izzat, macam mana kalau orang semua nak tengok hasil karya awak ni? Boleh pergi ke IG saya. @1_Dimaria. Ya, sini. Tapi saya campur dengan gambar-gambar anak lah. Boleh, tak apa. Kenangan kita tu. Siapa yang nak collaborate ke, nak saya design rumah kampung, kita boleh try lah. Wah, nanti kita deal. Zat. Boleh. Okey Zat, mungkin boleh Izzat tour kejap untuk kita tunjuk antara koleksi-koleksi yang ada. Kat belakang tu geram pula tengok. Boleh. Ambil Zat. Kita tunjuk sikit. Kita tunjuk, nampak. Okey, start dari sinilah. Okey. Tu macam Iron Man punya robot tu. Ni yang Hulkbuster tu, yang besar. Hulkbuster yang besar. So yang ni bayangkan semua ni daripada Power kertas. Rangers. Apa? Daripada kertas. Yang ni Power Rangers kalau ada tengok layar Megazord. Power Ranger, okey. Ni Zod dia orang ni. Alright. Jadi terima kasih sekali lagi Azad. Memang sangat kreatif lah dalam kita PKP ni. Memang hobi ni kalau awak kata 2-3 hari makan nak siap ya. Memang cantik lah tu. Kan? Duduk kat rumah ni main je lah. Kan jaga anak, buat benda yang anda suka buat, best. Power. Kerja, jaga anak, buat papercraft. Ada satu lagi tambah, bini panggil. Suruh basuh baju. Alamak. Okey Azad, terima kasih banyak sebab sudi bersama dengan kita orang. Okey, sama. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam. Wow. Hari ni kita dapat ramai orang-orang yang berbakat keluar semua bakat-bakat tu jadi hobi. Betul, kreatif. Dari kreatif ni lah orang kata boleh menjana pendapatan nanti kan. Setelah nanti kita tak tahu Aizat mungkin boleh jual produk-produk dia. InsyaAllah, kita doakan sama-sama. Sekarang ni kita ada JMTV. Jom masuk TV. Jom kita tengok produk apa lagi yang Mami baru. nak bagi tahu. Mami nak bagi tahu. Mami nak bagi tahu apa Mami? Okey. Jadi kita selalunya bersama dengan kita di Produk Kopitiam ni kita akan berkongsikan dengan anda produk-produk baru kan. Jadi produk-produk baru ni pun kita nak kiranya respect juga kepada usahawan-usahawan yang sentiasa ada je. Betul. Diorang ni kreatif Zik. Ada je produk baru nak jual. Ini ada satu produk yang khas untuk anak-anak anda. Jom kita saksikan. Tapi Mami nak bagi tahu, bahayanya gadget, radiasi boleh menyebabkan kanser terutama kepada anak-anak 60% lebih tinggi berbanding orang dewasa. Bayangkan kalau setiap masa dia pegang gadget, apa jadi dekat anak kita? Tapi ada tak ibu ayah dekat sini yang memang nak tengok anak mereka boleh membaca Al-Fatihah, boleh membaca doa dengan betul, surah dengan betul, solat dengan betul kerana Mami Hana memberikan solusi lengkap untuk anak anda. Hari ini hari istimewa, kena call dulu nombor tertera
segera, kena call WhatsApp segera. Sebab apa? Sebab Mami nak bagi 6 set, 6 unit buku ni dengan harga yang sangat istimewa. Harga asal RM308 sahaja, tapi Mami potong. Mami kasih RM158 sahaja hari ni. Hari ni adalah yang istimewa, boleh sampai COD, maknanya cash delivery sampai depan rumah. Jangan risau, kita nak bantu you guys. Okey, dalam My Islamic Book ni dia adalah berbunyi, bersuara, mempunyai bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab. Kalau Mami tekan, boleh dengar. Jadi daripada sini boleh mengelakkan anak-anak yang masalah kelewatan percakapan, speech delay, anak-anak ketagihan gadget, terlampau banyak menghadap telefon. Inilah solusinya. Setiap buku surat ni 20 buku surat berbunyi, dan ini adalah basic utama untuk anak-anak belajar Islam daripada awal. Macam mana nak kenali Al-Quran, macam mana nak belajar wuduk, solat. Kalau kat dalam ni lengkap doa harian. Inilah maksudnya belum terlambat, kerana investment untuk anak-anak daripada mak ayah, berikan hadiah. Inilah maksudnya harga 3 unit ini 6 unit. 3 unit pula tersasar. 6 unit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harga semua ni RM158 sahaja. Untuk 6 unit kena call segera, kena WhatsApp sekarang. Boleh dapatkan dengan dropship Mami Hana, ataupun boleh jadi dropship Mami Hana seluruh Malaysia. Call sekarang, WhatsApp sekarang. My Islamic Book berbunyi 1 buku. Okey, kalau Mami tekan nanti boleh dengar. Yang My First Book pun berbunyi. Yang ini kita bagi sekali bateri, kita bagi pen sekali. Set lengkap 6 unit dengan satu harga RM308. Kita potong RM158 saja untuk memberi solusi kepada mak ayah di luar sana. Call sekarang, WhatsApp segera. Boleh pergi dekat website, boleh pergi dekat IG. Mami tunggu you guys untuk bantu ibu ayah yang ada sekarang. WhatsApp sekarang, Mami tunggu tahu. Call sekarang ni. My Islamic Book membantu you guys. 6 unit satu harga. Boleh dapatkan sekarang. Jom tukar gadget kepada Mami Hana. Okey, aktiviti masa PKP ni apa yang anda lakukan? Kejap lagi Haziq akan kongsikan. Tapi ni kita nak bagi tahu lah, I Can See Your Voice. Betul, I Can See Your Voice Malaysia musim keempat. Ya, dengar tu. I Can See Your Voice Malaysia. Siapakah penyamar? Siapakah penyanyi? Adakah anda benar-benar yakin mereka bukan penyamar? Ketahuinya melalui I Can See Your Voice musim keempat. Dibawakan oleh Digi Prepaid dengan pelan internet Next. Ya, itu dia. I Can See Your Voice Malaysia musim keempat. Selalunya pukul 9, tapi untuk episod Ahad ni, I Can See Your Voice Malaysia akan bersiaran pukul 10 malam. Jadi jangan lupa untuk saksikan siapa penyamar, siapa penyanyi sebenar. Ingat Ahad ini 10 malam di TV3 yang dibawakan khas oleh penaja utama Digi Prepaid. Betul-betul 30 hari internet pantas, nikmati 30 GB dan panggilan tanpa had dengan pelan internet Next. Okey, jadi tadi Haziq, antara aktiviti PKP ni lah. Selain daripada kita tengok awak suka menyanyi dengan isteri, gurau-gurau, belajar dialek ataupun bahasa dari Indonesia. Apa lagi aktiviti-aktiviti Saya lain? jadi cikgu. Cikgu? Cikgu anak-anak. Kan anak-anak saya sekolah sebelum ni. Tapi bila duduk kat rumah, tak ada siapalah yang menjadi cikgunya. So kita orang sendiri yang plan aktiviti dengan anak-anak. Buat tulisan huruf-huruf. Kita untuk anak 4 tahun dengan 3 tahunan, ada jadual mereka sendiri lah. Ada jadual. So kita buat sendiri kat rumah. Setiap hari akan berlatih dengan anak-anak. Yang tu pun kita rasa dah penuh dah jadual kita tu. Penuh. Kan? Daripada pagi sampai malam. Betul. Dan sekarang ini boleh juga untuk kita gunakan masa PKP kita dengan buat yoga. Okey. Jadi kita bersama dengan Marsha. Selamat pagi Marsha. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey Masya, mula-mula kita nak ucapkan salam takziah Masya di atas pemergian ayah mertua baru-baru ni. Terima kasih. Baik, dan kita juga dimaklumkan ini ramai yang terkejut Masya, sebab ya kita faham kadang-kadang ini adalah hak masing-masing untuk tak nak berkongsikan apa yang berlaku. Tapi mungkin pengalaman apabila disahkan positif COVID-19 ini, dan sekarang alhamdulillah bila kita tengok Masya bersemangat, inilah adalah Masya yang sebenarnya, energi dia luar biasa. Jadi Masya mungkin boleh kongsikan bagaimana pengalaman Masya sendiri? Alhamdulillah. Okey. Masya sebenarnya pada ketika itu kira agak, nak kata dia serius tu tak adalah serius sangat, tapi Masya terpaksa admit hospital sebab Masya selain dapat positif COVID tu, Masya ada jangkitan kuman dalam paru-paru Masya. Sebab tu ketika itu mental Masya macam down sangat, and then Masya kena fikir pula orang yang ada direct contact dengan Masya. Lepas tu dekat rumah pun seorang-seorang kena positif. So
masa tu Masya macam jiwa kacau sikit. Sebab tu Masya pilih untuk mendiamkan diri. Masya tak mau serabut dengan, you know, kita faham orang nak doakan kita dan sebagainya kan, nak bagi semangat. Tapi pada ketika itu Masya pilih untuk berdiam diri sebab situasi keadaan Masya masa tu tidak mengizinkan. Bila Masya dah okey macam ni, dah detox diri untuk cari semangat baru tu, Alhamdulillah Masya bersedia untuk share. Masya cuma share dengan orang-orang yang close dengan Masya je ketika itu. Tapi sekarang ni Alhamdulillah Masya is going through recovering stage. There is such thing as post-COVID. Maknanya walaupun kita dah orang kata COVID tidak aktif lagi dalam badan kami, tapi dia ada impact dari tu. Macam Masya sekarang ni jalan sikit je dah penat, dia macam tak cukup nafas. Masya pun semalam pergi jumpa pakar lung kan, dia kata dia tak suggest lagi Masya untuk nyanyi, kembali aktif dalam nyanyian lagi sebab lungs Masya sekarang ibarat fragile ke. Macam tu sebab kita masa tu kan dapat jangkitan kemungkuman, so dia macam dia suggest kalau nak long term tu better you simpan lo suara you. Sebab itulah Masya pilih untuk duduk rumah lu, detox, you know, dan be more closer with the family. Yeah. Dan antara aktiviti yang Masya suka buat dekat rumah adalah yoga lah. Yoga, tapi itulah Masya sekarang ni menghadiri kelas physio every twice a week dekat hospital sebab due to the impact from COVID. So Masya tidak digalakkan lagi untuk buat yoga buat masa sekarang ni. Tapi itulah ada kelas-kelas exercise juga yang manja-manja gitu. So ini itulah, Alhamdulillah minggu ni mungkin insya-Allah Masya start balik. Ya Allah, boleh buat lagi ke tak tu semua tu. Oh, dia dah lama lah ni Masya. Ya, ini masa sebelum sebelum raya. Sebelum puasa pun. Okey, jadi kalau kita tengok pada geraknya, ialah orang yang profesional Aziz. Dan sebab sekarang ni kalau kita tengok yoga tu sendiri, pelbagai aktiviti lain boleh kita belajar melalui YouTube. Cuma sekarang dah ada kelas-kelas online seperti Masya kata tadi. Kalau kita nak bersenam manja-manja pun dah ada coach yang boleh mengajar dalam talian ni. Betul. So mudah untuk kita kat rumah, kita follow je kan. Betul. Okey, dan sebelum raya, Masya sempat keluarkan lagu. Ya. Lagu Cinta. Masya. Ya, betul-betul. Lagu Cinta ni adalah hasil ciptaan Hakim dan juga Stacy. Masya memang dah plan lama dah nak collaborate dengan dorang since awal tahun ni lagi. Masya cakap Masya nak keluarkan lagu. I nak korang buat untuk Masya. Tapi kali ni Masya nak genre yang sangat-sangat berbeza daripada apa yang Masya buat sebelum ni. Genre ni sebenarnya ambient pop, tapi kalau kita dengar secara kasar dia macam orang kata macam, oh ni rock, ni slow rock ke, you know. So ini ada satu genre yang baru untuk Masya, kira Masya nak adventurous sikit. Cuma lirik lagu ni dia ke arah ketuhanan sikit. Mula-mula Masya macam agak skeptical nak keluarkan lagu time-time keadaan Masya macam ni kan. Tapi bila fikir balik, lirik ni sebenarnya banyak memberi suntikan macam semangat kepada orang-orang, terutama di pandemik seperti sekarang ni kan, dengan situasi apa yang kita lalui sekarang ni. So Masya ingin keluarkan juga lagu ni untuk orang kata membakar lagi semangat orang-orang dekat luar sana. Betul. Ya, yang juga pernah menghadapi situasi yang sukar seperti Masya hadapi, supaya sama-sama menghargai dan juga sentiasa akan ada semangat-semangat baru tu. Jadi mungkin kalau di YouTube ada video ataupun lirik yang telah pun diriliskan. Masya? Ada. Actually diorang boleh go to hello? YouTube channel Monkey Boon. Dekat situ kita dah keluarkan lirik lagu. Kita juga dah available dekat semua digital platform dah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya agak dia delay sikit. Bila kita tanya soalan tu dia lambat sikit baru dapat. Biasa. Sebab tu anda tengok macam kenapa kita tanya Masya jawab lepas berapa second ni? Memang macam tu. Itu kalau video call. Video call kalau kita dengan keluarga kita kat kampung muzik macam tu lah. Mak sihat. Sihat. Kita dah seronok. Okey, Masya. So, mungkin Masya nak... Dia baru gelak. Okey, kita kena relax. Delay gelak dia. Okey, kejap. Lambat. Okey, jap kita senyap jap. Okey. Masya? Ya? Okey, nampak. Alright, so Masya.
Mungkin Marsha nak kongsikan juga plan selepas ini. Sebab kita tahu Marsha baru je dapat keluar recovery daripada COVID-19. So apa lagi yang Marsha nak buat selepas ini? Sebab Marsha kata Marsha kena rehat menyanyi. Ya, itulah pasal Marsha kena rehat nyanyi tapi tak adalah lama sangat. Dia just bagi duration dalam sebulan macam tu. So buat masa sekarang ni Marsha mempromosikan lagu ni je lah. Dan lagu ni akan ada sebagai soundtrack untuk Selok Akasia Masih Ada Rindu, tak silap. Lakonan Farid Kamil dan juga Mimi Lana. Wow, memang ngam lah juga Dan sebab kalau kita tengok Marsha ni dia memang lagu-lagu yang dia nyanyikan memang sesuai betul dengan soundtrack drama ataupun filem apa semua. Jadi Marsha macam mana kalau ada orang dah dipercaya kalau ada soundtrack, aku dah tahu dah muka Marsha nyanyi mesti sampai. Apa pandangan Marsha apabila orang labelkan anda sebagai yang sesuai sangat nyanyi untuk soundtrack ni? Alhamdulillah. Marsha nanti juga kalau ada orang cakap macam tu. Maknanya banyak lagu lagi lah dari Marsha lepas ni. InsyaAllah. Amin. Hasil lepas ni duet ke? Boleh. Jangan lupa kontak-kontak kita. Nombor saya awak ada, okey? Alright Marsha, terima kasih banyak sebab sudi bersama dengan kita orang. Ada. Dekat Borak Kopitiam Marsha. Thank you. Thank you. Ni Instagram Marsha Milan, boleh follow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, memang kalau kita bercakap dalam keadaan delay ni, dia memang menguji jugalah Zik. Kan kita gelak, dia belum gelak lagi. Tapi seperti yang semua sudah maklumlah dalam kita berhadapan dengan pandemik ini, dalam bidang penyiaran akan diteruskan juga dengan pelbagai medium yang ada dalam norma yang baru. Yang paling penting maklumat yang ingin kita sampaikan, perkongsian tu Zik. Seperti hari ini, kita harapkan dalam PKP ni semua orang tertekan, semua orang bosan dan sebagainya. Carilah aktiviti-aktiviti yang boleh anda buat. Tak payah tiru orang, kadang-kadang benda yang percuma. Buat apa yang anda suka. Benda yang ada depan mata kan. Buat apa yang anda selesa, buat apa yang anda rasa anda mampu buat dekat rumah tu. Bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga. Gunakan masa yang ada ni, semasa lockdown ni, semasa PKP ni untuk kita spend time dengan keluarga kita. InsyaAllah ada sinar di hujung jalan. InsyaAllah. Bersama kita doakan. Jadi kalau ada yang tanya Muaz tadi macam mana skill nak potong rambut anak ni kan. Saya belajar kat YouTube. Lepas tu mesin tu saya beli online. Jadi bila sampai kat rumah, saya tengok kat YouTube. Kebetulan memang saya suka gunting rambut orang dulu. Tapi saya tak berani. Jadi bila dah ada anak sendiri, kalau saya potong macam mana pun tak jadi, dia tak marah. Sebab dia yang kena. Sebab dia kata, cantiklah Daddy. Alright. Okey, kita jumpa lagi esok. Borak Kopitiam seperti biasa pukul 8 pagi di TV3. Saya Haziq Husni. Saya Muaz Muhammad. Jaga diri baik-baik, okey? Ya, kita jumpa lagi. Kita tinggalkan anda dengan lagu Marsha, Cinta. Assalamualaikum.